آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وأعمالنا وحاجاتنا وحياتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله وسلم عليه. Dengan Yasin. Yasin có thể điều trị Lihat ya. Ini masalah tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi lam yastaqis walada wa lam yakul lahu syariqun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz-zul wa kabbirhu takbira Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun Sadaqallahul azim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Hajj ayat yang ke-18 yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya meninggalkan segala larangannya dan hendaklah tiap-tiap daripada kamu itu melihat serta memerhatikan apa yang telah kamu sediakan daripada amalan-amalan untuk hari akhirat dan sesungguhnya bertakwalah kamu kepada Allah kerana Allah itu amat meliputi segala pengetahuan dan segala apa yang kamu lakukan. Al-Fadhil Pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi, mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi berkesempatan diberikan peluang dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir mengimarahkan rumah Allah. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah ini merupakan sebaik-baik amal yang sedang kita kumpulkan sebelum kita dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara menunggu salat Isya, marilah sama-sama kita berpesan antara satu sama lain. Mudah-mudahan pesanan ini mendatangkan manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga merupakan peringatan daripada Allah taala supaya kita perbanyakkan amalan, supaya kita mencari sebaik mungkin amal-amal ataupun dinding-dinding yang suatu hari nanti akan mencegah kita daripada kemurkaan Allah di padang mahsyar. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya kita bina dinding, dan mudah-mudahan dengan dinding yang sedang kita bina inilah akan menjauhkan kita daripada perkara yang mendatangkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita nak bina dinding ni, nak bina dinding yang nak menghalang kita daripada melakukan perkara yang
mendatangkan kemurkaan di sisi Allah Ta'ala satu perkara yang susah. Tapi nak meruntuhkan dinding-dinding iman kita agar kita terjerumus daripada melakukan perkara yang mungkar itu amat mudah. Sehingga kan tuan-tuan di dalam kitab Ihya Ulumuddin mencatatkan kepada kita beberapa perkara supaya kita ambil ikhtibar tentang perkara yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Antaranya tuan-tuan, ulama menyatakan di antara perkara yang mungkin kita boleh ambil hikmah, ambil pengajaran, seperti mana yang disebut oleh ulama. Pertamanya, cuba kamu perhati tengok berapa banyak makanan yang dimakan telah menghalang kita daripada bangun malam. Itu yang pertama. Ulama suruh kita muhasabah berapa banyak makanan yang masuk ke dalam batang tubuh kita ini, ke dalam badan kita ini, yang menghalang kita daripada berjaga malam. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, ulama kata berapa banyak di kalangan pandangan kita, mata kita ini, yang telah menghalang daripada kita membaca Quranul Karim. Berapa banyak di kalangan manusia yang dengan anugerah nikmat panca indera mata yang Allah kurnia dekat dia ni, dia tak mampu nak melihat kebesaran Allah Ta'ala dalam Quranul Karim yang disebut sebagai panduan kepada kita di atas muka bumi Allah. Berapa ramai di kalangan manusia yang makanan masuk ke dalam perut dia tadi ini yang menyebabkan dia tak mampu nak berjaga malam, tak mampu dia nak tunduk sujud rokok kepada Allah. Dan inilah yang dikatakan daripada amalan-amalan kita tuan-tuan yang menyebabkan menghalang kita membina dinding kuat untuk kita bina asas kekuatan berdepan dengan ujian Allah. Bahkan tuan-tuan, dalam surah ada menyatakan di kalangan manusia ini disebabkan perkara-perkara tadi ni menghalang dia daripada berjaga malam. Berlaku di kalangan ulama-ulama sufi. Antaranya kalau kita boleh kongsikan bersama, Imam Ats-Tsauri, seorang alim. Satu ketika tuan-tuan, Imam Ats-Tsauri ni dia pernah berkata, sesungguhnya aku terhalang daripada mengerjakan qiyam, berjaga malam selama 5 bulan. Dan Imam Ats-Tsauri. Lalu sahabat dia tanya, apakah perkara yang menghalang kamu daripada bangun malam ni, yang menyebabkan kamu merasa kamu melakukan dosa? Imam Ats-Tsauri kata, aku telah melakukan satu dosa yang menyebabkan aku tak boleh beribadah dengan khusyuk, dengan sempurna selama 5 bulan. Sahabat tanya, apa dia? Lalu kata Imam Ats-Tsauri, sesungguhnya satu ketika ketika mana aku masuk ke dalam masjid, lalu aku terpandang seorang lelaki yang sedang menangis, sedang teriak. Dan bila Imam Ats-Tsauri tengok lelaki ni teriak menangis ni, terlintas dalam hati dia, dia kata sesungguhnya lelaki hak menangis, hak teriak ni sebab dia nak tunjuk dekat orang. Menangis tadi ni, teriak tadi ni semata-mata nak tunjuk dekat orang. Terlintas je. Lalu Imam Ats-Tsauri kata, disebabkan perbuatan tadi ni menghalang dia daripada beribadah dengan sempurna, dengan selesa, apatah lagi dia nak berjaga malam. Akhirnya tuan-tuan, Imam Ats-Tsauri cari pemuda tadi ni, minta maaf, barulah ketenangan muncul dalam hati dia. Tu Imam Ats-Tsauri disebabkan terlintas dalam hati dia, kata teriak sebab nak tunjuk ke orang. Belum lagi dia buat dosa-dosa, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil sekalipun, hanya kerana hati dia terlintas menyatakan bahawa menangis seseorang tadi ni disebabkan nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Ini di antara sifat ataupun akhlak ahli sufi yang barangkali kita boleh jadi muhasabah dalam kehidupan kita ni, bagaimana dengan perlakuan seharian kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, mau tidak mau perbanyakkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah amalan kita, jagalah apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ibadah solat yang kita terima
yang Nabi kita terima melalui peristiwa besar Isra' wal Mi'raj. Lah ni kita berada dalam bulan Rajab, bulan yang semua orang akan berkatakan tentang satu peristiwa besar yang berlaku ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya tak mau nak ulah bab-bab Isra' Mi'raj malam ni. Kita nak baca kitab kita ni, cuma saya nak bagi ulasan sikit je. Ulasan panjang mungkin ada ceramah lepas ni kot. Isra' Mi'raj ada tak masjid kita ni? Ada tak lepas ni? Kotlah dalam minggu ni cadang nak buat ceramah Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, Isra' wal Mi'raj satu peristiwa yang Allah anugerahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika itu riwayat mencatatkan setelah mana kewafatan isteri tercinta Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi, hak banyak bantu Nabi, hak banyak sokong Nabi, meninggal. Kemudian wafatnya Abu Talib, bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi ni tuan-tuan, kalau kita baca dalam surah, khadam dia ataupun hamba dia ketika mana Abu Talib ini menghembuskan nafas terakhir, Nabi SAW doa ajar bapa saudara ni lafaz syahadah. Nabi ni dengan harapan sebutlah nama ni. Tapi riwayat kata ketika wafatnya Abu Talib, khadam kepada Abu Talib kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Talib sebut apa yang kamu kata." Khadam ni kata Abu Talib ni mengucap lebih kurang begitu. Lalu kata Nabi, aku tak dengar pun kalau benar dia mengucap ataupun dia menyebut lafaz tersebut. Sebab tu ada istilah, ada Nabi menyebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata di dalam neraka paling ringan, seringan-ringan balasan ialah terompah yang dipakai Abu Talib. Terompah kasut yang dipakai oleh Abu Talib. Tak apalah, kita nak gambarkan kata Abu Talib ni wafat. Siapa Abu Talib? Yang banyak tolong Nabi, yang banyak bantu Nabi. Bila wafat kedua-dua orang ni tuan-tuan, di saat Nabi SAW menerima tekanan demi tekanan, sedih pula dengan kewafatan orang hak dia sayang, orang hak banyak bantu dia. Akhirnya tuan-tuan, Allah anugerahkan satu peristiwa yang disebut sebagai Isra' wal Mi'raj, yang saya nak bagi ulasan sikit ya malam. Bila Nabi di Isra' Mi'raj tuan-tuan, Nabi patah balik, Nabi cerita dekat umat dia, Nabi panggil kaum dia, Nabi cerita peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ulama kata waktu ni muncul 3 golongan. Bila Nabi cerita ni peristiwa Isra' wal Mi'raj, waktu di Isra' Nabi jumpa apa? Daripada Mekah ke Baitul Maqdis jumpa apa? Diperlihatkan dengan apa? Kemudian naik Isra', naik Mi'raj, jumpa dengan Allah Ta'ala, dapat perintah sembahyang. Nabi cerita. Nabi cerita. Kita dulu mengaji Isra' Mi'raj. Saya dulu sempatlah mengaji tahun 96, 97 mengaji kan. 2 bulan Isra' Mi'raj kita mengaji kan. Bulan Rajab ni tok guru baca bab Isra' ya. Habis bulan. Selang 2 malam mengaji, selang 2 malam mengaji. Bulan Rajab habis Isra'. Masuk bulan Sya'ban tok guru cerita pula bab Mi'raj sebulan. Baru masuk Ramadan. Kira 2 bulan tu Isra' Mi'raj. Mengaji kitab begitu. Lah ni kita mengaji mudah. Kita ambil semangat tadi ni supaya kita faham peristiwa ini benar berlaku. Saya nak sebutnya tuan-tuan, bila Nabi di Isra' Mi'raj, Nabi panggil sahabat, Nabi panggil keluarga dia nak cerita peristiwa ini. Ulama kata muncul 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang kufur. Apabila mereka mendengar peristiwa Isra' wal Mi'raj, maka bertambah kufur mereka. Dah lah mereka ni kafir lah, tak beriman. Jadi bila Nabi cerita peristiwa Isra' Mi'raj, maka dia berkata ini peluang terbaik untuk kita burukkan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Inilah peluang yang terbaik untuk kita jatuhkan Muhammad. Begitu. Hak kufur ni bertambah kufur. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran ketika Nabi Isa alaihissalam
Nabi Isa alaihissalam sebut kepada kaum dia, wa iz qala Isa ibn Maryam, berkata Isa anak kepada Maryam, inni rasul ya bani Israel, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku ini utusan Allah yang diutuskan kepada kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, untuk membenarkan apa sahaja yang termaktub di dalam kitab Taurat. Ulama kata dalam kitab Taurat banyak membicarakan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang agama tauhid. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di, dan aku nak khabarkan satu kabar gembira akan kedatangan Rasul min ba'di, selepas aku ni. Usmuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Penduduk langit kenal Nabi kita ni dengan nama Ahmad, penduduk bumi kenal dengan Muhammad. Kemudian bila Nabi Muhammad ini menyampaikan risalah, faqalu hadza sihrun mubin, umat dia, umat Muhammad akan kata ini tipu daya, sihir semata-mata, tak betul. Inilah di antara hujah Nabi Isa alaihissalam menerangkan kepada kita akan ketika mana kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan berdepan dengan tentangan, termasuk di kalangan mereka yang kufur. Maka golongan yang pertama dengan peristiwa Isra' Mi'raj bertambah kufur mereka. Golongan yang kedua kata ulama setelah Nabi ceritakan Isra' Mi'raj ialah golongan Islam yang kembali murtad, kembali kufur. Islam dah, tetapi bila Nabi cerita perkara yang tak boleh diterima akal mereka, maka mereka keluar Islam. Mereka menganggap Nabi sudah gila, mereka menganggap Nabi ni tipu mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perjalanan daripada Mekah nak ke Baitul Maqdis di zaman Rasulullah, kalau perjalanan biasa ini mengambil masa hampir 6 bulan, hampir 2 bulan, setengah riwayat kata hampir setengah 2 bulan, ada setengah kata 4 bulan, baru boleh sampai daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba Nabi cerita dekat mereka hanya 1 malam, yang menyebabkan sebahagian daripada umat Islam yang telah pun beriman kembali murtad, kufur. Golongan yang kedua. Kalau kita belum tentu kan, kalau kita hidup di zaman Rasulullah, tiba-tiba kita dengar cerita macam tu, wallahu alam. Jangan kata zaman Rasulullah, zaman tahun 30-an, tahun 40-an. Nah, kalau kita hidup zaman tu lah, orang tanya kita, orang bagi tahu kata malam ni aku nak pergi Kuala Lumpur, tahun 30-an tu. Nak balik bila? Subuh esok lambat. Tak yakin kita. Tahun 30-an. Golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga kata ulama, golongan yang kental iman dia, bertambah iman dia kepada Allah disebabkan peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang apabila menerima percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membenarkan apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sehingga kan Allah beri gelaran As-Siddiq radhiyallahu As-Siddiq kerana membenarkan ucapan Nabi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar yang kata bukan setakat itu, bahkan kalau lebih daripada itu pun, kalau itulah yang diungkapkan, yang keluar daripada mulut Muhammad, aku percaya. Nah, ini kata keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 3 golongan yang muncul di zaman Rasulullah ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mudah-mudahan tuan-tuan bila kita diperdengarkan semula dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj, bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah keyakinan kita kepada Allah,
kerana semua peristiwa yang berlaku tadi merupakan jaminan dan juga ancaman daripada Allah Ta'ala kepada mereka yang melakukan segala amalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah tuan-tuan balasan-balasan yang Allah Ta'ala tunjuk dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita. Mungkin tuan-tuan akan dengar dalam ceramah Isra wal Mi'raj. Cuma sebagai ulasan nak mengambil sikit sempena kita berada dalam bulan Rajab, bila kita dengar peristiwa Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan peristiwa ini mendatangkan sifat satu perasaan takut kita kepada Allah, satu perasaan penyesalan kita kepada Allah. Kalau kita ini waktu kita hidup atas muka bumi ini, kita tergolong di kalangan manusia yang diberi ancaman, itulah balasannya di akhirat. Bagaimana ada golongan yang diancam, yang mengambil batu lalu dihempukkan kepalanya hingga pecah berkecai. Itu antaranya. Sebab apa? Diberitakan kepada Nabi Muhammad, itulah balasan kepada umatmu yang lalai, yang tidak mendirikan solat. Itu sebagai contoh. Ada manusia yang kerja dia di akhirat nanti ambil kepala ni hentuk di batu, pecah kecai, bercantum semula. Hentuk lagi, pecah kecai, bercantum semula. Itu antara balasan yang Allah berikan sebagai ancaman kepada kita ni, muhasabah. Bukan semata-mata kita dengar waktu kita berpeluang mendengar kisah Isra wal Mi'raj, tetapi kita tidak mengambil peringatan dan peluang setelah mana kita berpeluang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya nak sambung dalam kitab Bahrul Madhi dalam membicarakan persoalan syurga, persoalan neraka dan juga persoalan iman. Dan malam ini kita sambung pada ulasan seterusnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, nahnul akhirun wa nahnul awwalun fil yaumul akhirah. Sesungguhnya kita ini umat yang terakhir diutuskan oleh Allah, akan tetapi kitalah umat yang terawal yang akan dipanggil ketika mana di hari akhirat, di padang mahsyar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, malam ini kita sambung sikit setelah mana kita bahas pada bulan yang lalu keadaan di padang mahsyar, bagaimana suasananya. Ulama menafsirkan keadaan di padang mahsyar berdasarkan hadis Nabi. Rupa bentuk dia, padang mahsyar ini dia tidak ada tanah yang tinggi, tanah yang rendah. Bahkan ulama menafsirkan keadaan di padang mahsyar ini, suasana dia mendatar, tanah dia mendatar, pasir putih yang mendatar. Malam ni kita sambung yang disebut dalam keadaan kebangkitan di padang mahsyar. Manusia ni, kita ni, Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan yang berbeza-beza sesuai dengan amalan ibadah yang kita lakukan waktu mana kita hidup di atas muka bumi Allah. Setelah mana kita bangkit daripada alam kubur, maka tuan-tuan manusia ni, kita akan masuk di padang mahsyar, akan berada di padang mahsyar, dan selanjutnya kita akan diberikan dengan beberapa perkara. Kita akan melalui beberapa proses setelah kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan yang berbeza-beza. Maka kita akan melalui beberapa proses. Yang pertama, kata ulama, kita akan menerima ila al-kitab. Kita akan menerima catatan amalan kita ini berdasarkan apa yang telah kita lakukan waktu mana kita hidup. Hak ni hak ustaz tok guru duk sebut, kalau amalan kita baik, tangan kanan kita terima. Kalau amalan kita tak baik, tangan kiri kita terima catatan amalan kita. Lepas kita terima kita akan melalui al-mizan, yakni timbangan, neraca timbangan yang akan menimbang segala amalan kita, baik pahala ataupun dosa. Setiap orang akan melalui al-mizan. Setelah melalui al-mizan, mereka yang beruntung, yang merupakan calon-calon ahli syurga, mereka ini akan berpeluang untuk minum daripada sebuah telaga
yang dianugerahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Telaga Al-Kautsar. Hak ni ulama kata ahli syurga, calon ahli syurga ya boleh merasai Telaga Al-Kautsar ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semua orang boleh menikmati air Telaga Al-Kautsar yang dijanjikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan malam ni saya nak hurai, bila disebut kita akan dibangkitkan mengikut amalan kita ini, maka tuan-tuan di dalam Al-Quran Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yunfaqu fis-suri fata'tuna afwaja, iaitu pada hari di mana setelah ditiupkan sangkakala, maka kamu akan datang secara berkelompok, berkumpulan-kumpulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi bacakan ayat ini kepada para sahabat, Nabi baca ayat ini, maka sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal ni ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami, ceritakan kepada kami yang kata kelompok-kelompok berkumpulan ni lagu mana? Lalu Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, kamu tanya aku ni satu perkara yang besar yang tak ada orang tanya sebelum ni. Satu perkara yang besar yang siapa pun tak terlintas nak tanya. Lalu Muaz kata, ya Rasulullah, ceritalah kepada kami. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi sambung. Nabi kata, sesungguhnya ketika mana dibangkitkan di padang mahsyar, umat aku ini akan datang dalam 12 kelompok, 12 kumpulan, dan mereka ini akan dihalau ke padang mahsyar, 12 kumpulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan kesemuanya ini kata Nabi SAW, Allah berkuasa untuk menukarkan mereka ini tak sama waktu mana mereka hidup di dunia. Tak sama macam mana hidup di dunia, kerana Allah berkuasa berdasarkan kepada amalan mereka. Hak ni tuan-tuan, hak ni Nabi kata manusia akan dibangkitkan berdasarkan amalan mereka. Hak Nabi tengok dalam Isra wal Mi'raj, hak tu ganjaran, amalan, balasan. Tuan-tuan fahamlah dua perkara yang berbeza ni. Hak Nabi sebut, hak kita nak faham malam ni, hak kita nak dengar malam ni, ialah hari kebangkitan di padang mahsyar daripada kubur kita ni ikut amalan kita. Hak Nabi tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, hak tu amalan yang diberikan berdasarkan ganjaran kepada kita. Waktu duduk dalam syurga itulah ganjaran dia, hak duduk dalam neraka hak tu ganjaran dia. Hak kita nak sebut 12 kelompok ni dibangkitkan ketika di padang mahsyar, belum lagi kita menerima amalan, menerima ganjaran ataupun balasan berdasarkan amalan kita. Apa dia tuan-tuan? Pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, berdasarkan hadis Nabi setelah diceritakan kepada para sahabat, maka ulama huraikan kepada kita, mudah-mudahan ia mendatangkan pengajaran kepada kita. Golongan yang pertama kata Nabi SAW, yang dibangkitkan daripada kubur mereka dengan keadaan tanpa tangan dan tanpa kaki. Ini golongan yang pertama. Lalu Nabi kata kepada sahabat, mereka itu adalah orang yang ketika hidup di dunia dahulu suka mengganggu jiran tetangga mereka. Bangkit daripada kubur, tak ada tangan, tak ada kaki. Nabi kata mereka ni suka mengganggu jiran mereka, tidak mesra dengan jiran mereka. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, faham kita, hidup kita atas muka bumi Allah ni, kita nak mendapat redha Allah, kita nak kena jaga hubungan kita dengan Allah, dan kita nak kena jaga hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah kita jaga bagi elok, insya-Allah. Hak dengan manusia pun kita nak kena jaga bagi elok. Sehingga kan kita ni Islam ajar tuan-tuan, kalau kita nak berkeli pun jangan lebih 3 hari. Islam ajar. Nak bermasam muka pun jangan lebih 3 kali. Tak mau bertegur siapa pun jangan lebih 3 hari. Sehingga kan kata ulama, lebih 3 hari pakat dosa belaka. Kita ni manusia ni, dan dia berkeli tuan-tuan, masing-masing ada ego.
kan, masing-masing ada ego. Habis itu macam mana ni nak elak daripada berdosa ni, tak tegur siapa 3 hari ni? Ulama kata tuan-tuan, gunalah kaedah apapun asalkan boleh membatalkan 3 hari tak bertegur siapa. Lalu ulama kata dah tak boleh nak bertegur siapa ni, paling kurang bagi salam. Nah, kita berkeli sungguh ni. Berkeli hari ni, esok tak tegur siapa, lusa tak tegur siapa, masuk hari ketiga pun tak tegur siapa, nak masuk hari keempat 3 hari dah ni, 3 hari dah ni, bagi salam. Ulama kata Assalamualaikum. Salam tu pun bagi dengan nada marah gitu. Tapi tak apalah, ulama kata bagilah salam. Mudah-mudahan terlepas daripada kita tak bertegur siapa 3 hari. Bagi salam. Dia nak jawab, dia pun marah, dia pun ego, tak mau jawab, tu dia punya pasal. Kita dah lepas dah, alhamdulillah. Salam pun tak mau nak bagi, senyum kata ulama. Senyum tu pun boleh lepas 3 hari insya-Allah. Tak tegur siapa 3 hari, senyum. Itu juga di antara teguran kita dengan jiran, dengan orang hak kita masa muka tadi ni. Senyum pun tak mau, angkat tangan paling kurang. Dia tak mau angkat tangan, dia pusing kot lain, tu dia punya pasal. Kita dah lepas daripada hukum 3 hari tak bertegur siapa. Islam ajar kita mudah tuan-tuan. Maka tuan-tuan, jaga hubungan kita dengan jiran tetangga. Mudah-mudahan kita terlepas daripada ancaman yang disebut oleh Nabi SAW. Kelompok yang pertama dibangkitkan di kubur mereka dengan keadaan tanpa tangan dan tanpa kaki. Golongan yang kedua yang disebut oleh Nabi SAW, rupa mereka seperti mana babi hutan. Tak mahu sebut. Bangkit daripada kubur, perangai mereka, rupa mereka macam babi hutan. Lalu Nabi SAW menyebut mereka ini orang yang ketika hidupnya meringankan malas dan lalai dalam solat. Meringankan malas dan lalai dalam solat. Kalaulah meringankan malas lalai dalam solat, itulah ancaman Nabi kepada mereka waktu dibangkitkan daripada kubur. Bagaimana dengan kita hak meninggalkan solat? Bukan kita lah, orang lain hak meninggalkan solat. Bagaimana ancaman Allah kepada mereka? Maka tentang persoalan solat ini merupakan persoalan besar yang perlu kita berikan peringatan lebih, kerana inilah di antara hadiah yang terbesar yang Nabi kita terima dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Hadiah yang paling besar. Nabi terima 50 rakaat, Nabi tak kata apa. Jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Ibrahim kata, naiklah, minta dekat Allah Ta'ala kurang, umat kamu tak mampu nak buat. Naik turun jadi 5 itu pun kata ulama pahalanya seperti mana 50 rakaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tentang persoalan solat ini perlu kita berikan perhatian dalam diri kita sendiri, dalam mereka yang di bawah tanggungjawab kita, anak-anak kita, isteri kita, jiran tetangga kita. Ni hak terbaru ni, pejabat agama buat keluar arahan. Pening juga JK masjid nak buat tulisan. Pejabat agama kata anak kharah tak mari solat berjumaat 3 kali kot, kan? Boleh diambil tindakan, dipenjarakan. Tuan-tuan, siapa nak buat report tu? Siapa nak report tu? Pening jatuh kosong masjid ni. Maka tuan-tuan, kita ambil peraturan yang diadakan untuk diri kita sebenarnya. Walaupun itu merupakan peraturan, tetapi kalau kita faham tanggungjawab kita sebagai orang Islam, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala, tak timbul tuan-tuan. Timbul. Peraturan baru ni, tak mari 3 kali Jumaat, boleh buat laporan. Saya tanya Syekh Faisal baru ni dalam WhatsApp. Dia jawab. Maknanya perlukan sokongan daripada semua pihak. Baik pihak masjid, pihak anak qaryah, ibu bapa, untuk kita pastikan generasi kita ini hadir mengimarahkan rumah Allah, terutamanya pada solat Jumaat. Golongan yang ketiga yang disebut oleh Nabi SAW, mereka itu dibangkitkan daripada kubur mereka dalam keadaan seperti mana keledai, sedangkan perut mereka membesar seperti mana gunung.
dan di dalam perutnya penuh dengan ular dan kalajengking. Lalu Nabi kata mereka ini orang yang enggan mengeluarkan zakat, tak banyak zakat. Itu ancaman Nabi kepada kita kalau kita mengabaikan perintah Allah untuk kita mengeluarkan zakat. Zakat satu perkara yang tak sama dengan hutang. Hutang perkara lain, zakat ini perkara lain, dan tak semua orang kena keluar zakat. Tak semua orang kena keluar zakat. Tak, hak kita dah faham. Hak kita dah faham. Jangan kita dah faham zakat fitrah. Zakat fitrah tunggu Ramadan. Zakat fitrah. No, zakat harta. Zakat yang Allah perintahkan kepada kita ni jangan kita samakan dengan hutang. Hutang tu hak kita nak kena bayar. Tapi zakat ini merupakan hak orang lain yang Allah kurniakan kepada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang pentingnya tuan-tuan, ancaman Nabi itulah rupanya. Kalaulah dibangkitkan daripada kubur mereka seperti mana keldai, perut membesar dan penuh dengan ular dan kalajengking. Golongan yang keempat yang Nabi sebut, mereka itu dibangkitkan daripada kubur dengan keadaan darah memancur keluar daripada mulut mereka. Lalu Nabi sebut mereka ini adalah orang yang berdusta di dalam urusan jual beli. Mereka tak pernah cakap tu, ataupun manis mulut untuk melakukan jualan mereka, melariskan jualan mereka. Waktu tuan-tuan orang hak menega, dia kena ambil peringatan ini. Terutamanya menega hak tak nampak. Bukan hak tak nampak, benda yang kita pun tak apa nak yakin. Contohnya apa tuan? Contoh dia buah limau. Tak, buah limau ni betul lah kita boleh rasa semua, tapi hak kita nak beli tu tak semua kita tak boleh rasa. Tak, kita pegang sepidi kita rasa hak tu manis, alhamdulillah. Tapi hak dalam plastik kita tu tak tentu pergi nak manis tu. Tak tentu pergi nak manis. Sebab tu tuan-tuan, orang hak yang jaga percakapan dia, perniagaan berniaga ni, bila dia jaga percakapan dia, orang pun tak jadi nak marah. Contoh tuan-tuan, dah kawan saya tu, saya biasa sembang lah, dan dia guna, dia ambil peringatan ini, dia berniaga gitu ya, untung juga kan? Tak ada kata, bahkan orang lebih suka, orang pun tak jadi nak marah. Dia kata, tuan-tuan, buah saya ni hak ni lah ada. Tuan-tuan rasa larak banyak benar rasa. Kalau rasa manis beli. Kalau beli pun tak kena hak manis, tuan-tuan jangan marah. Hak ni lah hak saya nak jual. Kita pun beli rasa tak manis, tak jadi nak marah. Dia cakap awal lagi, buah dia tak semua manis tak? Yang menjadi masalah tuan-tuan, hak menega ni, hak dia kelah dan sebagainya, hak tu hak elok, tapi hak masuk dalam plastik kita, hak tak apa-apa nak elok. Hak ni kita nak marah kan? Buah durian ke, hak dia tebuk, hak betul-betul lembut, hak tak lembut dia tak tebuk. Tak. Makna apa tuan-tuan? Berniaga tak menjadi kesalahan, melainkan kita berniaga dengan kejujuran. Sehingga kan Nabi bagi ancaman orang hak berniaga ni, kalau cakap tak betul dalam perniagaan, inilah balasan mereka, darah sentiasa keluar daripada mulut mereka. Golongan yang kelima yang disebut oleh Nabi SAW, dibangkitkan daripada kubur mereka dalam keadaan berbau busuk lebih daripada bangkai. Mereka ini kata Nabi, orang yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi kerana takut dilihat oleh orang, tetapi dia tidak takut kepada Allah. Buat maksiat sembunyi-sembunyi, takut manusia nampak, tapi dia lupa Allah ni tak mana pun Allah nampak segala perbuatan kita. Maka inilah balasan kepada mereka. Seterusnya tuan-tuan, golongan yang keenam yang Nabi sebut dibangkitkan daripada kubur tanpa punya lidah, dan daripada mulut mereka tadi mengalir keluar nanah serta darah. Mereka ini kata Nabi, golongan yang enggan memberikan kesaksian di atas kebenaran. Ini golongan yang keenam, dibangkitkan daripada kubur tanpa punya lidah. Dia ada kemampuan, ada maklumat tentang satu perkara, tetapi tak berani nak bagi penyaksian, tak berani nak bagi keterangan.
Tak berani nak cakap kerana percakapan tadi ni boleh melukakan hati dan perasaan seorang. Tak berani nak cakap kerana percakapan tadi ni boleh menyebabkan masalah yang lebih besar, sebagai contoh. Ataupun tak berani nak cakap kerana dia menerima ancaman. Maka dia ni, inilah di antara balasan kepada mereka. Golongan yang ketujuh yang dibangkitkan daripada kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, leher mereka terputus. Mereka ini adalah orang yang menjadi saksi palsu. Yang menjadi saksi palsu. Yang keenam tadi, lidah tak ada, keluar nanah dan darah sebab tak mau nak bagi penyaksian, tak mau nak jadi saksi di atas perkara kebenaran. Hak ni dibangkitkan dengan keadaan leher terputus sebab dia bagi kenyataan palsu, begitu, yang menyebabkan mendatangkan masalah kepada manusia lain, yang menyebabkan manusia lain menerima hukuman dan sebagainya di atas kesaksian palsu yang diberikan oleh manusia ini. Seterusnya kata Nabi, golongan yang ke-8 dibangkitkan daripada kubur dengan keadaan terbalik, iaitu kepala ke bawah, kaki ke atas. Kemaluan mereka mengeluarkan nanah yang mengalir seperti air. Mereka ini adalah orang yang berbuat zina dan mati tanpa sempat bertaubat. Kaki ke atas, kepala ke bawah. Golongan yang ke-9 dibangkitkan daripada kubur dengan keadaan wajah mereka hitam, gelap, mata biru, perutnya dipenuhi dengan api. Maka mereka ini, kata Nabi, golongan yang memakan harta anak yatim secara zalim. Golongan yang ke-10 Nabi kata dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan tubuh mereka penuh dengan penyakit sapak, penyakit kulit, kusta. Mereka ini, kata Nabi, golongan yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Derhaka kepada kedua orang tuanya. Kita semua ada mak, ada ayah. Anak-anak muda sekalian, kita semua ada mak, ada ayah. Maka waktu inilah, selagi mana mereka ada ataupun yang telah tiada, pastikan kita tergolong di kalangan anak-anak soleh, anak-anak soleha. Nak jadi anak soleh, buat benda yang Allah mak reda, yang Allah reda, yang mak ayah reda. Reda Allah fi redal walidain, wa sakhtullah fi sakhtal walidain. Keredaan Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa. Kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan kedua ibu dan bapa. Makna apa tuan-tuan, anak-anak ni, anak-anak muda ni, anak-anak sekalian? Kita ni, hak ada ayah dan mak ni, mau tidak mau, pastikan percakapan kita, perbuatan kita tidak menjatuhkan air mata mak dan ayah kita. Hak tu ya. Pastikan perbuatan kita, percakapan kita, tingkah laku kita ini tidak menjatuhkan air mata mak dan ayah. Hatta kita nak buat benda baik pun, mesti dapatkan redha mak ayah. Anak ni, mak duk sorang-sorang, anak kata kat mak, cik hantar mak pergi pondok mak. Kan? Nak hantar pergi pondok, niat tu bagus tuan. Satu, lapang sikit, orang tua tak ada orang kita. Yang kedua, boleh dia pergi mengaji, duduk di pondok ni. Tuan-tuan, niat tu bagus, tapi kalau mak tak redha, mak kata aku nak duduk dengan hang, tak usah duduk gagah lah. Aku nak duduk dengan hang, biar aku matilah rumah ni pun tak apa. Dan mak kita ni tak usah duduk gagah lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ni di antara anak yang Allah pilih daripada anak-anak dia yang lain, mak kata nak duduk dengan kita, mak nak duduk dengan hang, anak dia ada lagi hak lain tu. Hak sulung ada, kita ni hak kita katalah kita ni nombor 4, nombor 3, padahal anak dia hak lain dah lagi. Tapi mak ni kata dia nak duduk dengan kita, maka anggap itulah pilihan Allah. Itulah pilihan Allah. Di saat mak ni, anak lain ada, tapi dia nak duduk dengan kita, dia nak habiskan saki baki umur dia dengan kita, dia nak bagi kepahala banyak-banyak dekat kita, anggap macam tu. Dia nak makan masakan kita, dia nak kita jaga dia, tuan-tuan. Satu pilihan anugerah Allah kepada kita sebagai seorang anak. Hari ini kita anak ataupun kita mak ayah sekalipun, itulah di antara kasih sayang Allah kepada kita ni sebagai hamba dia. Dia nak bagi kita pahala yang banyak. Jangan pula kita kata, mak ni, mak duduk dengan cik nu, anak lain pun ada, pergilah duduk sana sama. Mana apa tuan-tuan, anak ni mau tidak mau, pastikan
setiap perkataan kita, perbuatan kita dalam keredaan mak dan ayah kita. Mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, Nabi sebut golongan yang seterusnya yang dibangkitkan, golongan yang ke-11 yang dibangkitkan daripada kubur mereka dengan keadaan mata yang buta, gigi mereka memanjang seperti mana tanduk lembu jantan, bibir mereka melebar sampai ke dada, lidah mereka terjulur memanjang sampai ke perut, perutnya pula mengelebih sehingga ke paha, dan keluarlah beraneka kotoran. Mereka ini Nabi gambarkan balasan kepada orang yang minum arak. Nabi kata hak tu hak minum arak. Dalam Islam ni setitik arak hak kita, hak bukan kita lah, na'udzubillah, hak masuk ke dalam perut manusia Islam ni, maka 40 hari amalan dia terhalang. Buatlah amalan terang mana pun tak diterima. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setitik arak yang masuk dalam perut, yang masuk ke dalam anggota badan kita, yang masuk dengan sengaja, maka 40 hari digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang minum arak tak sitik tu, segelas. Gelas tu pun kadang-kadang tak puas, sebotol kadang-kadang lebih. Dan bayanglah antara balasan kepada mereka yang terjebak dengan arak. Dan yang terakhirnya, golongan yang ke-12 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dibangkitkan dari kubur dalam keadaan wajah yang bersinar-sinar bercahaya laksana bulan purnama, dan mereka ini melalui titian sirat seperti mana kilat yang menyambar. Mereka adalah orang yang beramal soleh, banyak berbuat baik, selalu menjauhi perbuatan durhaka. Mereka memelihara solat 5 waktu. Ketika mana mereka meninggal, mereka sempat bertaubat dan mendapat keampunan, kasih sayang dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni golongan yang ke-12 yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan daripada kubur mereka dengan penuh kejayaan dan juga mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka bersinar-sinar cahaya seperti mana bulan purnama. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 12 perkara, 12 kebangkitan manusia di padang mahsyar yang kita dengar pada malam ini merupakan ancaman dan juga janji daripada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kelalaian dan kealpaan sebelah daripadanya, disebabkan amalan-amalan jahat yang kita lakukan ketika mana kita berpeluang hidup di atas muka bumi Allah taala. Dan malah sama-sama kita pastikan kebangkitan yang ke-12 yang penuh dengan cahaya yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kebangkitan yang diberikan kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang kita lakukan waktu mana kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit sambungan daripada kitab ini mendatangkan manfaat kepada kita dalam kita meneruskan amal-amal kita sebagai hamba Allah taala. Mudah-mudahan Allah ganjari dengan sifat istiqamah kita meneruskan ibadah, dan mudah-mudahan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu kelemahan saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, insya-Allah lepas solat Isyak lagi, saudara Bang Cot kita minta pi kedai baru dia tu buat tahlil dan buat yasin. Kau kedai rujak baru di Taman Seraya. Orang kedai yang baru buka, insya-Allah lepas solat Isyak. Dan keduanya malam esok Ustaz Rodi Harun, malam lusa kuliah perdana, insya-Allah kita bincang dengan Isra Mi'raj bersama Ustaz Muhammad Sanusi Abdul Majid. Yang ketiga kuliah subuh pagi Jumaat, insya-Allah Ustaz Usman Cik Meh. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tekan saf, rapatkan saf, sufufakum fa in istajib rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini fis salati. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.